duduk. Kalau musibat turun, engkau pun boleh tumpang sama. Begitu. Nabi pun pesan supaya kita duduk dalam majlis raudatun min riyadil jannah, salah satu kebun dari kebun-kebun syurga. Dan Nabi pun menyebut dalam hadisnya, barang siapa untuk ilmu satu bab daripada ilmu, maka lebih baik dari sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau kita nak sembahyang 1000 rakaat, boleh agak-agak boleh. Siapa boleh angkat tangan? Tak boleh, tak ada harapan. Duduk saja dalam majlis ilmu, ganjaran lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Maka tuan-tuan, pada malam ini telah pun sembahyang sunat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Itu yang pertama sekali. Dan kita perhatikan, tidak ramai orang yang boleh melapangkan masa untuk ilmu. Besok di padang mahsyar terasalah ruginya, mengapa aku tidak mengaji dulu. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalaulah kita dengar dulu dan memikirkan, maka kita akan masuk neraka sa'ir. Tetapi penyesalan itu tidak ada apa artinya. Dan pada malam ini kita lihat satu rangkap, satu ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dah cerita. Kalau sempat, habis. Kalau tak sempat, sambung 2 tahun depan. Kita hari-hari baca 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 17 kali kita baca satu hari. Kalau sembahyang sunat 12 rakaat, sembahyang duha lagi, sembahyang tahajud lagi, sembahyang witir lagi, kurang-kurang satu hari 30 kali kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sewajarnya lah kita memahami isi kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahannya, akan dikau kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Di sini ada 2. Yang pertama ibadah, yang kedua isti'anah. Ibadat satu, minta doa satu. Kita kena baca iyyaka tu tekan sikit. Sabdu. Ada sabdu, ada tasydid di situ. Akan dikau kami sembah. Kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tak ada sabdu, ringan je bunyinya, maknanya akan dikau wahai cahaya matahari kami sembah. Akan dikau wahai cahaya matahari kami mohon pertolongan. Kalau kita tahu maknanya, kita buat juga begitu, hukumnya kafir. Kalau tak tahu, hukumnya fasik. Dua-dua kena. Dengan demikian wajib mengaji. Habis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini kita lihat ada 7 ayat. Surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat yang pertama ini Allah Ta'ala punya. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha mengasihi. Allah Ta'ala punya. Maliki Yaumiddin, yang merintah hari kiamat, Allah Ta'ala punya. 3 Allah Ta'ala punya. 3 yang akan satu tengah-tengah ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi 2. Satu untuk Allah, satu untuk kita. Pasal akan dikau kami sembah, Allah Ta'ala punya. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami mohon tolongan, kita punya. Itu positif dan negatif. Positif beribadat, negatif minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim sampai habis, kita punya. Boleh faham ya? Boleh ingat ya? Jadi 3 untuk Allah, 3 untuk kita.
Tengah-tengah untuk Allah separuh, untuk kita separuh. Akan dikau kami sembah Allah Ta'ala punya. Dan 7 ayat ini kita baca, Allah Ta'ala akan jawab. Dalam apabila kita baca Fatihah dalam solat, dalam sembahyang, Allah Ta'ala akan jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah jawab, hamidani abdi. Hamba aku memuji akan daku. Ar-Rahmanur Rahim, athna alayya abdi. Hamba aku menyanjung akan daku. Malik yaumiddin, Tuhan jawab, majjadani abdi. Hamba aku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan jawab, hada baini wa baina ibadi. Inilah di antara aku dan di antara hamba aku. Ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Tuhan jawab, hada baini wa baina ibadi wa li abdi ma sa'al. Inilah di antara aku dan antara hamba aku, bagi hamba aku apa yang diminta. Itu Tuhan jawab. Itu keistimewaan surah Al-Fatihah. Tiap-tiap kita baca, Tuhan akan jawab. Itu sebabnya kita elok baca Fatihah ni bertenang-tenang, jangan kelang kabut. Bukan Tuhan tak sempat jawab, sempat. Tetapi kita itu, kerana Al-Fatihah merupakan surah yang paling istimewa. Pasal dalam surah dan Quran 6236 ayat, 6236 ayat surah dalam Al-Quran diringkaskan, terdapat dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ringkaskan terjumpa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diringkaskan lagi jumpa dalam ba. Itu pening kepala dengar tu. Ya. Quran 6,000 lebih ayatnya terkandung dalam surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terkandung dalam Bismillah. Bismillah terkandung dalam ba. Habis tu boleh balik. Begitu. Itu keistimewaannya. Dan seluruh kitab-kitab turun dari langit terjumpa dalam Al-Quran. Al-Quran jumpa dalam Bismillah. Makna itu sebabnya kita Bismillahirrahmanirrahim tu kita kena baca 21 kali sebelum tidur. 21 kali sebelum tidur, supaya terselamat dari sebarang bencana di waktu malam. Dan baca 201 kali sebelum terbit matahari, akan dapat ilham. Dan 301 kali lepas terbit matahari, supaya dapat rezeki yang luas. Terbukti kalau rajin, kalau baca tak dapat juga, salah baca lah tu. Itu ingat. Habis tu balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada dua, satu ibadat, satu isti'anah. Maka kita terbahagi pada 4. Yang pertama beribadat dan berdoa. Yang kedua beribadat tidak berdoa. Yang ketiga berdoa tidak beribadat. Yang keempat berdoa tidak, ibadat pun tidak. Itu. Yang pertama beribadat dan berdoa, itu first class. Kita hendaklah beribadat dan hendaklah berdoa. Walau bagaimanapun, tiap-tiap orang beribadat dia mesti berdoa. Ada juga orang berdoa tetapi tidak beribadat. Itu. Kita mesti ambil nombor 1, beribadat dan berdoa. Yang kedua, berdoa, beribadat tidak berdoa. Yang ketiga, berdoa tidak beribadat. Yang keempat, dua-dua tidak. Yang pertama paling utama. Yang kedua sombong, tak berdoa. Yang ketiga berdoa tidak beribadat, gila babi.
Yang keempat, berdoa pun tidak, beribadat pun tidak. Jadi beribadat. Mengapa di sini didahulukan ibadat baru berdoa? Dahulukan ibadat baru berdoa. Pasal kita dengan Allah Ta'ala ni mesti beribadat dulu. Maka ibadat itu mesti ada dua, al-hubbu wal khudu', cinta dan tunduk. Dengan Allah Ta'ala mesti cinta dan tunduk. Jangan tunduk tidak cinta, dan jangan cinta tidak tunduk. Kalau kita cinta tidak tunduk, bermakna tauhid tak cukup, tak lengkap. Tauhid kita mesti ada dua, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah cinta saja, atau mengaku Allah Ta'ala pencipta, tetapi tidak al-khudu', tidak tunduk. Dan kesilapan kita ialah kita selalu berdoa dulu baru beribadat. Nampak? Silap. Kita begini contoh, tuan-tuan sakit, kita pun bernazar, kalau saya sihat saya akan potong kambing. Kalau sihat. Tetapi kalau tak sihat, tak potong kambing. Nampak silap? Ataupun tuan-tuan anak-anak sekolah peksa, tuan-tuan doalah anak saya kalau lulus peksa besok saya kenduri lah. Tunggu tak kenduri, rupanya anak tak lulus, bermakna dia bersyarat dengan Allah Ta'ala, hukumnya makruh. Nazar itu hukumnya sunat, dilaksanakan hukumnya wajib, tapi sebaliknya makruh pasal kedekut. Bermakna kalau lulus kenduri, tak lulus tak kenduri. Macam India lah, India Hindu ni, satu hari dia naik pokok, banyak pokok, naik pokok, angin ribut, dia pun bernazar. India pun bernazar, kalau tak jatuh kalu kami juga potong. Itu separuh, dah separuh dah, angin kuat lagi, dia pun bernazar. Tak jatuh kalu ayam juga potong, dah turun. Tadi kambing, ini ayam pula dah. Tak lama turun lagi, dah separuh lagi suku dah. Tak jatuh kalu pelut kuning juga kasih. Dah turun pelut kuning, kambing, ayam, pelut kuning. Kemudian nak turun sikit lagi, dia pejam mata, dia pun terjun. Sekarang sudah jatuh, tak ada kasih apa-apa. Nampak tak? Itu Hindu. Kita pun ada pada Hindu juga lah. Dia pejam mata, dia terjun, dia sendiri yang janji tadi. Sudah jatuh, sekarang tak kasih apa-apa, pasal dia jatuh, padahal dia yang terjun. Nampak? Begitulah kita orang Melayu pun gitu juga. Terus orang Melayu ni rajin hantar pisang kat masjid hari Jumaat. Tak tahu mengapa tiap Jumaat mesti hantar pisang. Tukarlah anggur ke temikai ke, kan. Ini pisang. Orang kita pula suka makan pisang. Dia pergi sembahyang, pisang dulu. Tak sempat, bulan poket. Tengah-tengah sujud, golik-golik pisang. Lebih kurang gitu juga. Pesankan saudara mara kita, jangan hantar pisang lagi masjid, kotor masjid. Duit tu masuk dalam tabung. Duit pisang yang RM5 tu pun tabung, itu bagus. Jangan bawa pisang. Jangan mempertahankan kepisangan itu. Habis. Kita boleh balik. Jadi sekarang ni kita beribadat. Tu Sayyidina Umar pesan, beribadatlah walau kecil sekalipun, itulah penyebab, mudah-mudahan itu penyebab Allah Ta'ala redha kepada kita. Beribadatlah walau kecil sekalipun, walau kecil sekalipun, walau sedikit sekalipun,
boleh jadi itulah yang Allah redha kepada kita. Dan syarat ibadat mesti ada dua. Yang pertama ikut syarat dan rukun. Syarat dan rukun. Yang kedua ikhlas. Kalau ikhlas tak ikut syarat tak sah. Ikut syarat tidak ikhlas tidak sah. Tak ikut syarat tak ikhlas lagi tak sah. Kita mesti ikhlas beribadat. Ikhlas itu sesuatu yang amat payah sebenarnya. Dalam hadis kursi dikatakan al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalba man ahbabtu li ibadi min ibadi. Ikhlas itu satu rahsia dari rahsia-rahsia aku. Aku letakkan ke dalam hati hamba-Ku yang aku kasihi. Tidak ramai orang boleh ikhlas. Itu sebab kadang-kadang kita derma-derma masjid-masjid itu nama tak boleh. Tak ikhlas. Ataupun kita ikhlas tapi tak lengkap ikhlas, tak cukup. Contohnya kita sembahyang duha ikhlas, tiba-tiba orang telefon rumah kita, bapak mana buat sembahyang duha, suka hati kita pasal orang tahu kita sembahyang duha. Nampak? Jangan rasa barang sebagai suka je orang tahu dia sembahyang duha tak ikhlas, lari. Itu sebabnya kadang-kadang kita tak sangka mana tadi hujan tak? Yalah hujan. Habis elok-elok saya habis sembahyang tahajud hujan. Pasal apa nak cerita sembahyang tahajud? Saya tanya hujan tak? Nampak? Ataupun petang-petang pukul 6.55 kita sembahyang asar, 6.55 lagi 5 minit sembahyang maghrib, orang pun telefon, bapak mana? Bapak sembahyang duha, sembahyang asar. Celaka betul dia kata. Dia malu dia sembahyang asar lambat. Pasal malu pula, dah jam dah macam mana, tapi rasa malu itu dah riak. Sebabnya barang siapa sembahyang kerana orang hukumnya kafir, syirik. Dan barang siapa tak sembahyang kerana orang pun hukumnya riak, salah. Dua-dua salah. Sembahyang kerana orang pun salah, tak sembahyang kerana orang pun salah. Itu kena ingat ya. Itu dia. Apa nama tadi? Ibadat mesti ada dua. Al-hubb wal khudu, satu bab cinta dan tunduk, dan syarat sah ataupun dapat ganjaran apabila ikut undang-undang solat. Tu saya pesankan tuan-tuan, kita kena juga test solat kita betul atau tidak. Kita tahu, siapa pun tak tengok. Bacaan-bacaan kita pun kena test supaya kita dapat ganjaran pahala. Dan apabila disoal pada mahsyar, kita berjawab kerana pasal kita dah mengaji. Itu sebab saya pesankan tuan-tuan, bila mengaji di masjid, tuan guru bawa kitab, kita pun kena bawa kitab, baru mengaji. Hari ini tuan kena bawa pensil, tulis apa yang saya kata. Jarang sangat bila saya ceramah orang bawa pensil dan kertas nak tulis, jarang. Mengaji kan begitu juga. Bila tuan guru buat kitab, kita bawa lah. Masa saya mengaji dulu, tuan guru saya tak bawa kitab pasal dia orang alim. Kami bawa kitab, anak murid. Tetapi sekarang terbalik, anak murid tak bawa kitab, tuan guru bawa kitab, alimnya anak murid tu. Begitu. Mana habis. Kemudian, mengapa dalam ayat ini sebut akan dikau kami sembah? Tidak, kita kata kami sembah akan dikau. Akan dikau kami sembah. Akan dikau mohon pertolongan. Tak, jangkanya dalam bahasa biasanya, saya menyembah akan dikau. Saya minta tolong akan dikau. Ini dipanggil dalam bahasa Arab li takhsis. Maknanya
akan dikau sahajalah wahai Allah kami sembah, yang lain tak. Akan dikau sahajalah wahai Allah kami mohon pertolongan, yang lain tidak. Kalau kita katakan kami menyembahkan kau, yang lain pun kami sembah juga, nampak tak? Tetapi akan dikau sahajalah, yang lain tak. Macam beginilah, seorang isteri tanya suaminya, abang sayang saya tak bang? Saya sayang awak. Bahaya, yang lain pun sayang juga, tetapi awak sajalah yang saya sayang. Itu baru betul. Balik yang isteri kita tanya suami, I love you lain, you only I love lain. Boleh hafal tu. Itu begitulah. Kemudian kita lihat pula dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada ibadat, ada isti'anah. Ibadat, berbagai-bagai ibadat ada, umumiyah dan khususiyah. Yang khususiyah semayang, puasa, zakat, baca Quran, sebagainya itu khususiyah. Umumiyah apa saja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Apa saja yang kita buat menjadi ibadat. Tak kira lah, mandi, makan, tidur, berjalan dan sebagainya adalah ibadat, dengan syarat ikut peraturan dia baru ibadat. Itu sebabnya di akhirat besok tengok-tengok senyum kita pun jadi ibadat. Senyum kan susah ke senyum? Senang aja senyum je. Tapi jangan senyum seorang-seorang. Itu ingat. Itu maknanya Allah Ta'ala nak bagi juga kita supaya dapat pahala berbagai-bagai. Bukan semayang saja, tolong orang. Apa saja amalan yang kita, termasuk kerja mencari rezeki. Jadi kita mencari rezeki jadi pahala, dengan syarat bekerja itu betul-betul bekerja, tak ada tuang, tak curi masa, tak ambil MC tanpa sakit. Kita kan rajin, penat sikit ambil MC, kan makan gaji haram. Tak kerja, tipu kerjaan. Tu keringat tu. Jadi betul. Kemudian Allah Ta'ala pesan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan syurga yang bidang luasnya 7 langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita bersegera. Kita terbagi bertiga, ashabul yamin, ashabul shimal, sabiqun bil khairat. Yang pertama puak kanan, yang kedua puak kiri, yang ketiga yang berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Kita sekarang duduk di mana? Kita sekarang katakanlah duduk di ashabul yamin, puak kanan. Apa puak kanan? Di hisab yang mudah. Tetapi berapa ramai yang sabiqun bil khairat atau fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk buat kebajikan. Kita mesti berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Jadi sekarang ini kita menungkan banyak manakah ibadat yang telah terlakukan untuk berlumba-lumba untuk dapat ke depan. Masa yang Allah Ta'ala beri pada kita 24 jam. Itu je masa. Kata orang Melayu, masa itu mas. Orang Melayu kata. Arab kata masa itu seperti pedang. Kalau engkau tak potong dia, dia potong akan di kau. Arab kata.
Masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita cukup untuk beribadat sebenarnya. Tetapi kita yang selalu membuang masa. Ingat, jangan tunggu masa lapang. Kitalah yang melapangkan masa. Saya ulang lagi sekali, jangan tunggu masa lapang. Kitalah yang melapangkan masa. Jangan kata masa tak ada. Tak. Kita ada dua zaman. Zaman beribadat, zaman mencari rezeki. Zaman mencari rezeki itu tidak bimbang, pasal Allah Ta'ala dah siapkan rezeki kita dalam alam azali lagi. Yang masalahnya ibadat kita yang kita usahakan untuk menuh ke masa lapang. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman, wal as innal insana fi khus, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Pasal apa rugi? Apabila dia sebut manusia je, kita rugi. Contoh begini, kita dalam perut, kita panggil manusia, dipanggil janin. Dalam perut ibu kita dipanggil janin. Tak rugi, untung. Pasal makan pun tak payah, minum pun tak payah, buang air pun tak payah, demam pun tak payah, sesama pun tak payah, demam kuning pun tak payah. Kan untung, tak rugi. Apabila lahir saja jadi manusia, rugi. Pasal rugi, kena menangis, sakit, nak minum, nak makan, buang air, demam, macam-macam. Dah rugi, dah start rugi. Dalam perut dia demam tak? Tak ada. Dalam perut dia menangis tak? Tak. Pernah dengar anak-anak menangis dalam perut? Menangislah budak ni. Tak ada. Dia tak ada rugi. Jadi manusia rugi. Dah start, dah mula rugi dah. Besar sikit rugi. Pasal dulu dia minum mak suapkan, sekarang kena minum sendiri, rugi dah. Kemudian besar, kena sekolah, rugilah. Dah tinggal mak, rugilah. Kemudian masuk asrama, rugi lagi. Pasal basuh pinggan sendiri, basuh baju sendiri, semua. Tak lama bekerja, rugi lagi. Pasal dulu mak tanggung, sekarang sendiri tanggung, rugi lagi. Kemudian tak lama kahwin, lagi rugi. Pasal dulu kena tanggung, sekarang kena tanggung, rugi. Kemudian dapat anak, lagi rugi. Pasal menangis tengah malam, memekak tengah malam, rugi lagi. Kemudian bekerja, pencen dan sebagainya, bekerja. Illal ladzina amanu, melainkan orang beriman. Pasal orang beriman ni semua dapat pahala. Duduk dapat pahala, menung, memikirkan alam ini dapat pahala. Nampak? Tetapi kalau dia tak beriman, atau beriman tak beramal soleh, lagi rugi. Jadi kita kena beribadat semua hal. Itu saya pesankan tuan-tuan, kita ni masa mencari rezeki cukup dah. Ibadat kena perbanyak, rezeki jangan bimbang. Pasal contoh satu hari seekor katak dibawanya seekor semut. Semut mengambil rumput di atas darat, naik atas katak, katak menyelam dalam laut, menghantarkan makanan itu kepada ulat-ulat dalam laut. Rezeki pun siap, jangan bimbang. Sama juga ceritanya Ibrahim Adham memburu, berhenti makan, tiba-tiba datang burung, disambarnya roti itu. Dia membawa roti itu turun ke bumi, rupanya memberi makan kepada seorang pemuda yang terikat tangan di belakang. Burung itu bagi dia makan, rezeki dia dah siap. Itu sebabnya Ibrahim Adham tinggalkan kerajaannya, jadi orang sufi.
Nak ceritanya rezeki orang itu ada. Sama juga seekor burung membawa makanan kepada ular yang buta, diberi makan kepada ular itu. Nak ceritakan rezeki itu siap, jangan bimbang. Itu sebabnya barang siapa yang mengadu kekurangan harta, bermakna tidak redha kepada qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka hendaklah kita isikan masa kita 4. Yang pertama solat 5 waktu, yang kedua baca Quran, yang ketiga wirid dan zikir, yang keempat sedekah. 4. Yang pertama solat 5 waktu. Barang siapa yang tinggalkan 1 waktu solat fardu tanpa sebab yang munasabah, dia masuk neraka selama 80,000 tahun. 80,000 tahun, bukan 8 tahun, bukan 8 minggu, bukan 8 hari, 80,000 tahun. Kalau sehari tak semayang, 8 kali 5 berapa? 400,000 tahun. Kalau 3 hari tak semayang, 1,2 juta tahun. Tak semayang langsung, cerah masa depan. Gini. Jangan tinggal. Jadi saya pesankan tuan, kalau boleh lepas semayang fardu, semayang sunat rawatib 12 rakaat satu hari. Satu lagi saya nak tambah. Kita kadang-kadang lepas Jumaat, lepas semayang Jumaat, kita tak semayang sunat. Sebelum Jumaat, ramai orang semayang sunat. Sebelum Jumaat semayang Jumaat, ramai orang semayang sunat. Pasal apa semayang sunat? Orang lain semayang, dia semayang. Tengok orang semayang jugalah. Tetapi lepas solat Jumaat dia tak semayang, dia balik. Itu silap. Sebenarnya semayang sunat selepas Jumaat hukumnya muakkad, sunat yang dikuatkan. Tetapi sebelum Jumaat tidak muakkad. Tetapi ramai orang semayang sebelum Jumaat, lepas Jumaat dia balik. Siap. Itu sebabnya saya kata tadi, kalau boleh semayang sunat rawatib 12 rakaat, Tuhan bagi banyak pahala. Contohnya dia kata rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Kan banyak pahala 2 rakaatnya. Itu sebabnya barang siapa yang datang ke masjid, orang sedang sembahyang fardu, sembahyang fardu, dia tak dapat sembahyang sunat subuh. Dia boleh sembahyang sunat subuh lepas subuh. Dia boleh sembahyang sunat subuh itu selepas subuh, bukan ba'diyah, tetap qabliyah, tapi ditangguhkan kemudian. Begitulah muakkadnya sembahyang sunat subuh. Itu 2. Sebelum zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 2 rakaat muakkad. Yang tidak muakkad 2, muakkad 2, jadi 4 8 dah. Campur tadi 2 sebelum subuh 10, ataupun 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Barang siapa yang sembahyang sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur seperti sembahyang malam Lailatul Qadar, seperti tak samalah. Jangan faham seperti pula. Beginilah seperti iklan TV, iklan radio, dia kata apa? Susu laktogen hampir-hampir menyerupai susu ibu. Tak sama, seperti saja. Mana nak sama? Kalau susu ibu, kalau susu laktogen nak bagi anak minum, mesti suam-suam panas sedikit, bukan? Susu ibu tak payah. Kalau susu ibu nak panas juga, maknya kena jerang.
Itu. Itu ingat. Sebelum asar 4 rakaat. Biasa orang buat 2 rakaat. Yang eloknya 4 rakaat. Selepas maghrib 2 rakaat. Barang siapa yang sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. Barang siapa yang sembahyang sunat lepas maghrib 2 rakaat, Allah ampunkan dosanya 20 tahun. Nampak tak? Tuan-tuan nampak tak? Allah Ta'ala sayang sangat kepada hambanya. Dia tak mahu hambanya masuk neraka. Itu sebab pahala dia baginya banyak. Kita buat dosa satu, tapi kalau buat pahala 1/10. Contohnya begini, gosok gigi, as-salatu bisiwak afdal min sab'ina salatan bila siwak. Nabi kata, bersugi, semayang dengan bersugi lebih baik dari semayang yang tak bersugi sebanyak 70 kali ganda. Kan tak bersugi 1, bersugi 70, kan banyak. Pasal apa Tuhan bagi banyak? Tuhan nak bagi kita masuk surga juga sebenarnya. Itu sebabnya apa dia kata? Fa amma man taqrat mawazin wa huwa fi ishtiradiyah. Barang siapa yang berat timbangan amalannya, hidup senang. Tapi kalau kita buat 1 pahala 1 dosa, berat. Pasal 1 pahala 10 kali ganda, 1 dosa 1. Barang siapa yang berniat untuk berbuat dosa tetapi tak jadi, dapat pahala. Nah, barang siapa yang ingin berbuat baik, tak buat, dapat 1 pahala. Buat, dapat 10 pahala. Nampak tak? Nampak Tuhan sayangkan kita. Kalau kita semayang seorang 1 pahala, 2 orang 27. Kenapa tak 2? Nampak? 1 semayang seorang 1, berdua 27. Semayang bujang 1, kahwin 70. Kenapa jarak sangat? Kalau kita kahwin 2, 140. Nampak tak? Ada. Jadi saya pesankan tadi, itu di solat. Tambah lagi semayang malam. Semayang malam ni, barang siapa yang semayang malam, nanti di alam barzakh, dalam kuburnya seperti matahari baru terbit, terang benderang. Saya ulang lagi sekali supaya tuan buat malam ni. Barang siapa yang solat tahajud, maka Allah balas di kubur nanti terang benderang seperti matahari baru terbit. Jangan tinggal sembahyang tahajud, jangan tinggal. Pasal di padang mahsyar besok Allah Ta'ala seru, sesiapa yang sembahyang tahajud bangun, tak ramai yang bangun, kan tak ramai yang sembahyang tahajud. Susah. Ingat, tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Faham tu? Kita tak faham? Faham? Saya pun tak faham. Begitu. Saya ulang sekali. Tidur itu mati sementara. Mati itu tidur selama-lamanya. Nampak? Sekarang kita standby. Bila kita standby, malam bangun, nak mati pun tenang, tak kelang kabut, suka kepada kematian itu. Suka. Pasal apa suka? Kerana di awal akhirah, wal akhirah khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dunia mesti menghadapi berbagai-bagai masalah. Dalam kubur tak ada masalah kalau ibadat cukup. Ibadat kalau cukup, dalam kubur tak ada masalah. Tu saya pesankan tuan-tuan, malam-malam memang payah nak bangun, tetapi lazimkan bangun.
maka tak lama jadi sedap, jadi seronok bangun, pasal dapat dekat bermunajat, berbisik, mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang kasihkan Allah taala, nanti Allah taala akan kasih kepada dia. Apa tandanya? Tandanya orang kasihkan kepada kita. Itu dia kata di sini. Dia kata man ahabballah ahabbahu man ahabballah. Barang siapa cintakan Allah, nanti orang yang cintakan Allah akan cinta kepada kita. Saya ulang lagi sekali. Barang siapa cintakan kepada Allah, nanti orang yang cintakan kepada Allah akan cinta kepada kita. Asalnya, barang siapa cinta kepada Allah, nanti Allah akan cintakan kepada orang yang cinta kepada Allah. Boleh faham? Tak apa-apa bunyi. Barang siapa cintakan kepada Allah, Allah akan cintakan kepadanya. Dan orang yang cintakan kepada Allah akan cinta kepada kita. Dan apabila Allah cintakan kepada kita, maka orang yang cintakan kepada Allah akan cinta kepada kita, dan akan kita cinta kepada apa yang dicintai oleh orang yang cintakan kepada Allah. Payah pula tu, pusing-pusing. Itu kita ni. Begitulah. Bila Allah sayangkan kepada kita, Allah Ta'ala beritahu kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, aku cintakan sepolan bin sepolan. Beritahu pada umat manusia, aku cintakan kepadanya, maka orang akan sayangkan kepada kita. Begitu. Itu kena ibadat. Itu yang pertama. Itu semayang. Semayang tahajud ni kalau boleh mula-mula payahlah. Begini, bangun pukul 4:30 lah katakan gitu. Pukul 3 boleh, 4 boleh, 4:30 lah, lewat sikit. Itu sebabnya kita sunat tidur awal. Jadi bangun mandi, bersihkan badan kerana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan, mandi betul-betul, hilang mengantuk. Kemudian bangun, semayang wuduk 2 rakaat sunat. Semayang wuduk 2 rakaat. Kemudian diikuti dengan semayang sunat taubat. Kemudian semayang tahajud 12 rakaat. 2 6 kali. Jadi kali 2 12 rakaat. Kemudian diiringi dengan semayang tahajud 1 rakaat atau 3 rakaat. Habis. Istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali, pasal Nabi beristighfar 100 kali atau 70 kali. Nabi yang tidak ada dosa itu pun bertaubat, beristighfar. Kita ni jangan kata kita tak ada dosa. Aku rasa hari ini aku tak ada dosa lah. Jangan. Kita mesti mengaku kita berdosa. Kemudian habis istighfar 100. Berdoa minta apa yang sepatutnya kita minta. Habis doa tahlil 300 kali, la ilaha illallah, 300 kali tahlil. Kemudian selawat 100 kali. Kemudian sambung wirid lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sekurang-kurang 10 kali.
Jangan tunggu ada masalah baru wirid, tak. Sekarang wirid. Pasal wirid ini wirid Nabi Allah Yunus alaihissalam. Apabila dia berada dalam perut ikan, akhirnya dia keluar. Kemudian la haula wala quwata illa billahil azim 10 kali atau lebih. Pasal Allah, Nabi pesan, perbanyakkanlah perbendaharaan syurga. Apa? La haula wala quwata illa billah. Kemudian subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Pasal Allah sayang, suka kepada wirid. Subhanallah, dia kata khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan. Apa lagi dia kata? Ringan di mulut, berat di timbangan. Wa habibatan ila rahman, disayangi oleh Allah Subhanahu taala, iaitu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Apa sejarahnya? Sejarahnya mula-mula apabila Nabi subhanallah, apabila Allah ciptakan arash, diperintahkan malaikat angkat arash itu. Malaikat tak larat. Allah pesan baca subhanallah. Dia baca subhanallah, boleh angkat arash. Kemudian zaman Nabi Allah Nuh, ramai di kalangan umatnya menyembah patung. Kemudian beriman, Nabi pesan baca bukan. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, apabila Allah masukkan roh dalam jasadnya, dia pun berkata alhamdulillah. Bila dia bersin, dia kata alhamdulillah. Kemudian jadi subhanallah walhamdulillah, kan. Kemudian zaman Nabi Nuh, mereka menyembah patung. Akhirnya dia berubah. Allah perintahkan baca, Nabi Nuh berkata la ilaha illallah. Kemudian Nabi Ibrahim, apabila Tuhan tukarkan apa nama Nabi Ismail, apabila nak disembelih, tukar menjadi kambing. Bukan Nabi Ismail jadi kambing, tak, jangan salah faham. Saya pesan, apabila Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail itu, Allah perintahkan angkat pisaumu. Maka dia angkatlah. Oh, dia hantar Nabi kambing di langit tu. Bukan disembelih, hilang Nabi Ismail, kambing pula, bukan. Jangan salah. Nabi Ibrahim pun kata Allahu Akbar. Kemudian diceritakan sejarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu. Kemudian sambung lagi hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil banyak para nabi baca. Masa Nabi Musa menghadapi Fir'aun, memang takut, pedang bersilang siur, dia pun baca hasbunallah, tak jadi dibunuh oleh Fir'aun. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian sambung lagi, raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah wa bil qur'ani imama. 10 kali sekurang-kurang. Jadi di padang mahsyar besok Allah redha kepada kita. Bila Allah redha, selesai masalah, tak ada masalah. Gitu. Itu dia. Jadi yang pertama solat, yang kedua baca Quran. Quran kita baca satu hari sekurang-kurangnya 100 ayat. Quran sekurang-kurangnya kita baca satu hari 100 ayat. Dan nak tidur kita baca 3 surah, Al-Mulk, As-Sajdah, Al-Waqi'ah. Guna baca tabar Al-Mulk, tabarakallazi biyadihil mulk itu
supaya tidak ada soalan dalam kubur, tidak ada soalan yang berat-berat dalam alam barzakh, dalam kubur. Apa surah? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat aja, 5 minit saja. Jangan tinggal malam karang nak tidur baca surah Al-Mulk. Baca tiap-tiap hari kita baca. Nak tidur baca. Nak tidur baca Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Kemudian baca istighfar nak tidur. Dipanggil Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masra'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Satu kali cukup, kalau boleh 3 kali. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca lagi 3 kul 3 kali. Kena ingat 3 kul, bukan baca kul, bukan baca habislah. Kena ingat tu. Supaya tidak ada gangguan malam. Dan doa, mudah-mudahan Allah bangunkan aku pukul 4:30 pagi, baca innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lana fil bahri qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada, sampai habis. Ya Allah, bangunkan aku pukul 4:30 pagi, insya-Allah keempat celik mata. Kalau tak celik, salah baca tu. Begitu. Itu dia yang kedua. Yang pertama tadi solat, yang kedua baca Quran. Satu hari 100 ayat. Dan pagi-pagi surah Yasin. Jangan kata tak ada masa, mesti baca. Kita mesti usaha sedapat mungkin beribadat. Masa tak cukup lah. Kita bimbang tahu-tahu mati. Bercakaplah kita, tak sangka tadi ada dengan ceramah kat masjid. Tu bilang habis. Yang ketiga wirid. Wirid yang saya baca tadi, wirid. Apa wirid yang tu? Selawat, istighfar, tahlil la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya kita ni ada setengah orang rasa berbahagia, ada setengah orang rasa tak berbahagia. Kita ni ada 4: berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Berbahagia di akhirat, berbahagia di dunia, tidak berbahagia di akhirat. Berduka cita di dunia, berbahagia di akhirat. Tak berbahagia di dunia, tak berbahagia di akhirat. Bagaimana kita berbahagia? Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bibir kita ni banyak berzikir. Tak kira di mana-mana pun. Itu sebabnya malaikat yang Allah ciptakan itu berzikir sepanjang hidup dia. Dia pun berkata,
aku belum lagi beribadat dengan sepenuh-penuh ibadat. Aku belum lagi beribadat sepenuh-penuh. Ibadat dia zikir yang dicipta sampai kiamat besok, dia kata belum beribadat lagi. Kita bagaimana agak-agaknya? Jadi kita ada masa yang terluang. Tu saya katakan tadi, rezeki jangan bimbang, ibadat jangan kita bimbang. Kita bimbang pasal tak cukup ibadat untuk menyebabkan kita masuk syurga. Ingat, kita yakin kalau beribadat ahli syurga. Sekarang kita kena yakin, betul-betul yakin. Itu sebabnya seorang sahabat, Zaid bin Harisah, Nabi tanya dia, kaifa asbahta ya Zaid, bagaimana engkau pagi-pagi ni wahai Zaid? Dia kata, asbahtu mu'minan haqqan, aku rasa aku jadi orang beriman yang sebenar-benarnya. Apa Nabi tanya lagi, likulli syai'in alamah ma alamatu imanik, tiap-tiap sesuatu itu ada tanda. Apakah tanda imanmu? Maka dia jawab, azabat nafsi anid dunya, aku rasa binasa aku dalam dunia ini. Wasumtu nahari wa ashartu layali, siang aku berpuasa, malam aku berjaga. Paka'anni anzuru ila al-jannah yatazawaruna fiha, aku rasa nampak ahli syurga itu ziarah mezari antara satu sama lain. Wa ka'anni anzuru ila ahli nar yatadarawuna fiha, seolah-olah aku nampak ahli neraka itu meraung-raung dalam neraka. Itu dia dah nampak dah, terbayang-bayang dah syurga bagaimana, neraka bagaimana. Kita pun kena menungkan seorang-seorang, kalau aku matilah, kalau aku mati, bukan kalau mesti mati, bagaimana nasib aku akan datang. Itu sebabnya saya nak pesan, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itu penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Ingat, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Itu sebabnya musibah ini ada 4. Musibatul jaza, musibatul bala, musibatul tarbiyah. 3. Musibat disebabkan balasan Allah Ta'ala. Jangan buat. Balasan Allah Ta'ala akan menimpa orang yang buat maksiat. Musibatul jaza. Nak cerita, satu orang di Kuala Lumpur, satu orang jumpa saya, Ustaz, saya nak mati-matilah, tak apa. Saya kata, pasal apa? Saya, zakar saya terlalu panas sangat-sangat. Saya kata, nanti dulu, sabar, bawa bertobat dulu. Pasal apa? Malam tadi saya liwat isteri saya, Tuan turunkan bala terus. Saya nasib baik Tuan turunkan bala pada awak. Awak sedar. Kalau Tuan tak turunkan bala, kan buat lagi. Nampak tak? Itu balasan. Satu contoh. Itu real. Dia jumpa saya sendiri di pejabat. Panas sepanas-panasnya, Tuan turunkan bala terus. Satu orang lagi, orang tanya dia duduk sebelah masjid je, mengapa Pak Cik tak ke masjid? Setakat ni saya tak nampak pun tangga masjid. Sombong betul je. Tuan turunkan bala, turun kulit di atas mata ni, tutup mata dia, mati dia dalam keadaan semikian. Yang ketiga, seorang itu orang tanya apa tak semayang. Selagi api tak turun dari langit, saya tak semayang. Tiba tu satu hari turun api sungguh, dikejarnya dalam pukang dia lagi. Allah dia, bila Allah, api pun naik, baru dia semayang.
Seorang lagi dia tidur 3 minggu 4 minggu tak bangun-bangun, panggil doktor, panggil Umar Yasin macam-macam, tak. Lama-lama dia bangun. Tanya dia, mengapa kau tak bangun-bangun? Dia mimpi dibakar oleh api, cair dia tak teraung sakit. Rupa-rupanya dia ni memang rajin tak semayang. Bukan rajin semayang, rajin tak semayang. Itu contoh. So, satu lagi di Johor, satu orang minum arak di rokok, masuk api dalam mulut, terbakar, mati dia. Itu musibatul jaza, musibat kerana balasan. Saya kata tadi, jangan buat maksiat walau kecil sekalipun, dibimbangkan itulah penyebab Allah Ta'ala murka kepada kita. Berbeza dengan pahala, buatlah ibadat walau kecil sekalipun, boleh jadi itu penyebab Allah Ta'ala sayangkan kepada kita. Betul? Itulah tuan-tuan. Jadi yang kedua, isti'anah. Isti'anah mesti ada dua, iaitu istiqamah, bukan istiqamah, yang dipanggil athiqah wal i'timad, yakin dan bergantung harapan kepada Allah SWT. Itu isti'anah. Iyyaka nasta'in, akan kami mohon pertolongan. Mesti ada dua, iaitu athiqah wal i'timad. Jadi athiqah keyakinan, al-i'timad bergantung penuh kepada Allah Ta'ala. Jadi akan jadi tawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini, kita berdoa jangan sekali-kali mengharapkan kepada orang lain, direct Allah Ta'ala. Kalau sekian kita berdoa ikut peraturan, tetap Allah Ta'ala akan makbulkan, tetap akan makbul. Dan kata dalam kitab hikam, iza atlaqa lisanak fi talab fa'lam annahu yuridu ayyutiyak. Apabila Allah lepaskan lidahmu untuk berdoa, ketahuilah memang Allah Ta'ala nak beri dah. Saya ulangi, kalau Tuhan lepaskan lidah kita untuk berdoa, ketahuilah memang Allah Ta'ala nak beri dah. Kita yakin dan penuh percayaan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetap akan bagi. Kalau Allah Ta'ala tak bagi hari ini, dia bagi besok, besok tak bagi, minggu depan. Ataupun Allah Ta'ala nak beri yang lebih baik dari apa yang kita minta, atau kita belum layak terima apa yang kita minta. Pasal apa? Allah Ta'ala tak mahu kita jadi menderhaka. Contohnya, imam kita sini minta kaya dia, macam tak jadi imam dah, dia pergi London dia. Bilal pula minta, ya Allah, imam dah kaya, aku belum kaya pula Bilal. Mana dia? Di Australia pula dia. Tak nak, siap nak minta. Tuhan tak bagi lagi. Pasal Tuhan tahu kalau bagi berbahaya. Pasal kita ni kalau dah senang selalu lupakan Allah Ta'ala. Dah senang. Kalau susah senang, kalau senang susah. Kalau susah senang beribadat, kalau senang susah beribadat. Nampak? Itu sebabnya kita kalau sakit elok, pasal ada pahala dan senang wirid. Sakit Allah sakit tu nak mampu tu. Kalau senang susah nak wirid. Nampak? Itu isti'anah. Mesti ada dua. Dan kita redha kalau Tuhan tak beri kepada kita, suka. Bila satu hari Nabi Allah Ibrahim AS jumpa seorang sahabat, engkau berdoalah, kata Nabi Ibrahim, aku aminkan. Kata sahabat tu, aku dah berdoa lama tak dapat-dapat. Nabi Ibrahim kata, kalau Allah Ta'ala sayangkan kepadamu,
ditangguhkan permintaan. Bila kan Tuhan suka dengar kita berdoa, itu. Tetapi kalau minta dapat kan bahaya, elok tak dapat. Bila kita minta, tapi kita minta hari-hari, minta. Tu saya pesankan tuan-tuan, yang paling musab minta satu je, ya Allah makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Senang, satu je soalan. Ya Allah makbulkan permintaan aku pada bila-bila masa aku minta. Senang. Itu sebabnya para wali dia tak payah berdoa, dia cakap je makbul. Itu bahaya. Itu sebabnya satu wali Allah Ta'ala, satu hari anak muridnya buat suara dia. Biasanya tuan guru bangun pukul 3, pukul 4. Hari itu tuan guru belum bangun lagi, anak murid bangun dulu, diwirid ke masjid, buat suara tuan guru. Tampukang anak murid bangun, ingat tuan guru dah bangun. Bangun, tuan guru bangun, tengok anak murid buat suara dia. Dia kata apa? Tak terpakai budak ini. Itu je, tak terpakai sampai sudah orang tu. Nampak? Saya pernah tengok orang yang tak terpakai, saya pergi tengok. Tu. Dia kata tak, dia tu kan marah, tak terpakai budak itu. Tu. Doa wali bayangkan tangan, cakap mulut je. Satu hari satu wali juga, satu orang tu berkata, kalau tuan nak jadikan anak murid tuan di masjid ini, keringkan sungai negeri. Itu dia mainkan tuan guru tu. Kering sungguh negeri itu. Itu tanda-tanda wali. Maka wali itu kita boleh dapat jadi wali dengan amalan. Dia panggil wali muktasab, wali ghairu muktasab. Wali yang diusahakan, usaha jadi wali. Yang kedua, wali yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan. Jadi kita ni beramal bukan nak jadi wali, kita berdoa saja, beramal saja. Satu hari ada kelebihan-kelebihan yang Allah Taala beri. Dalam 5-6 bulan lepas, kawan ana dari Indonesia datang ke Kuala Lumpur. Saya ajak dia makan dan saya ajak kawan saya makan. Kawan saya tunggu saya, tunggu dia salah tempat, sampai dia tak sembahyang Jumaat. Kawan saya ni, saya pun tunggu, saya pun pergi sembahyang Jumaat, dia pun balik, saya pergi makan sama kawan tuan guru dari Indonesia. Dia tahu kawan saya tak sembahyang Jumaat. Dia kata nanti lepas makan sembahyang Zuhur ya. Mana dia tahu? Saya pun tak tahu. Itu kerana kelebihan amalan dia, maka Allah beri dia kasyaf. Tapi yang kadang-kadang wali-wali Allah Ta'ala kadang-kadang dia buat perangai macam orang gila. Pasal apa? Kalau dia nak tahan tak tahan, kalau orang mengata dia sabar tak sabar, tu nak test. Tetapi jangan tuan-tuan terbalik pula, tengok orang gila wali kot. Begitulah, terbalik-balik. Wa iyyaka nasta'in, akan ni kami pertolongan. Jadi kita minta tolong tengok masa ibadat yang paling bagus pukul 3 pagi berdoa. Kalau kita nak sembahyang tahajud, sembahyang hajat, ada beberapa cara yang murah, yang mudah. Rakaat yang pertama baca Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Rakaat yang kedua baca Fatihah, Qul huwallahu 10 kali. Lepas habis sembahyang, dah habis tahiyat dan assalamualaikum,
sujud balik, baca selawat 10 kali, Rabbana atina, selawat 10 kali, Rabbana atina 10 kali, baru minta. Itu yang paling mudah, yang paling mudah sekali. Tetapi yang paling susah sekali, kita sembahyang 4 rakaat, 2 salam. Kan yang pertama baca Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 10 kali. Kan yang kedua Fatihah, Qul Huwallahu Ahad 20 kali. Kan yang ketiga Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 30 kali. Kemudian yang keempat Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 40 kali. Jadi 100 kali. 10, 20, 30, 40. Kemudian lepas salam yang kedua baca Qul Huwallahu Ahad 50 kali. Baru minta. InsyaAllah makbul. Ada lagi yang payah, tapi ini yang paling payah. Kalau tak makbul, salah baca. Kan? Jadi tuan-tuan puan sekalian, kalau saya nak sambung panjang lagi, ia kena sign tak habis lagi tu. Boleh tunggu? Boleh? Senyap ya? Boleh? Tunggulah saya balik. Jadi oleh kerana hari ini ramai, jadi saya rasa kalau saya tak bagi ilmu ini, rugi rasanya. Tuan-tuan rugi, saya rugi. Saya nak turunkan sanad la ilaha illallah supaya tuan amalkan la ilaha illallah dengan sanad, dengan turun-temurun begitu. Daripada Nabi kepada Sayyidina Ali turun sampai kepada tuan guru saya dan kepada saya, dan saya turunkan kepada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan tuan-tuan amalkan, saya pun boleh tumpang pahala sikit. Syaratnya baca la ilaha illallah tiga kali dengan mat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sepanjang masa kalau boleh, kerana ini amalan sanad turun-turun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baru beri 3 kelas ke 4 kelas la ilaha illallah ni. Akan datang boleh saya turunkan lagi ayat-ayat yang lain yang dapat turun-turun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Jadi begini, ikut apa yang saya kata dan pejamkan mata semua. Ya, sekarang pejam. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kuat sikit. Kuat sikit lagi, tak dengar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah,
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka mata. Dengan ini saya ijazahkan tuan-tuan untuk mengamalkan tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jawab, saya terima. Terima. Kau kuat sikit. Saya terima. Okey. Jadi sekian saja ceramah kita pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah semoga kita jadi ahli syurga dan menjauhi dari api neraka. Jadi sebelum itu kawan-kawan saya tadi ada bawa beberapa apa benda sebut produk apa ke. Yang pertama sekali ubat gigi dari diusahakan oleh